Uh, Moderator minta saya cerita sikit tentang pengalaman saya di belajar dan juga balik ke Malaysia. Waktu ana belajar dulu di Universiti Islam Madinah. Universiti Islam Madinah ni bagi saya lah, yang telah berkampung di Madinah tak lama sangat lah. Orang tanya lebih kurang berapa tahun. Saya kata sempat 4 orang anak. Tak lama 4 orang anak. Jadi waktu kita belajar, Universiti Islam Madinah di antara universiti yang ditubuhkan untuk anak-anak umat Islam di seluruh dunia. Untuk orang Islam seluruh dunia. Tak kira lah kadang-kadang yang mari daripada Eropah tu dia yang Islamnya, keluarga tak Islam. Jadi majlis jamiah, majlis universiti, waktu nak letak manhaj dulu, mereka kata nak ajar kita apa. Berbeza dengan disebut tadi, Universiti Ummul Qura lain, dia di Mekah. Jadi oleh kerana ahli-ahli majlis dia, kebanyakannya terdiri daripada syekh-syekh daripada negara, Mesir ada, Ma'ali Maulana Abdul Hasan Nadawi masa tu pun ada, dan ramai lagi rahmatullahi alal mutawaffi. Maka mereka mengatakan oleh kerana universiti ni nak ditubuhkan untuk anak-anak seluruh dunia, maka kita kena belajar fiqh perbandingan mazhab. Jadi nak ajar kita apa? Waktu tu tak ada lagi lah kitab macam Fiqh Islami wa Adillatu Syekh Wahbah belum muncul lagi. Jadi cari-cari di antara kitab yang akrab kepada fiqh perbandingan ini, iaitulah Bidayatul Mujtahid. Bidayatul memang agak sukar lah bagi kita yang tahun 1 kena Bidayatul Mujtahid ni, agak kepeningan juga. Tapi dengan bantuan para asatizah, ustaz-ustaz kita di sana, mereka mempermudahkan supaya kita lebih faham. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian bila tamatnya peringkat marhalah BA, saya nak sambung master. Di antara caranya dia boleh menulis dan boleh tahqiq kitab. Jadi waktu anak nak pilih kitab tu, syekh-syekh kita nasihat, dia kata oleh kerana kamu ni di Malaysia, dan dia pun pernah beberapa kali ke Malaysia ni mazhab Syafi'i, jadi aku syorkan supaya kamu ambil fiqh mazhab Syafi'i dan kamu belajar mumarasah, iaitulah tahqiq kitab. Jadi alhamdulillah, ana dengan beberapa orang sahabat-sahabat daripada Indonesia dan juga daripada Juzul Qamar, juga mazhab Syafi'i di sana, memilih sebuah kitab nama dia Al-Matlabul Ali fi Syarhi Wasit Al-Ghazali. Kitab ni besar tuan-tuan, 35 jilid besar. Makhtutat 35 jilid. Kalau kita bawa balik, memang runtuh almari kalau buruk-buruk. Nah. Jadi penulis dia Ibnu Rif'ah Al-Misri, orang Mesir, meninggal pada tahun 710 rahimahullah taala. Oleh kerana kita makhtutat dia di Mesir dan saya diberi tiket oleh jamiah pergi ke Mesir. Jadi di Mesir rupanya pelajar-pelajar kita di Mesir tidak berpeluang masuk dalam makhtutat, Ma'had Makhtutatul Arabiyah. Ustaz bawah tahu di Mesir, sebut tu anggut dah dia. Dan juga Darul Kutub Al-Masriyah. Oleh kerana kita bawa surat universiti, maka anda boleh masuk. Dan alhamdulillah banyaklah kitab-kitab yang kita dapat. Selesai daripada tahqiq kitab ni, nak sambung PhD pun dia kata sekali lagi mu Syafi'i lagi. Jadi saya ni kira Syafi'i kuat dah ni. Ya. Jadi alhamdulillah orang panggil tidak terkesan lah duduk lama di Madinah pun, alhamdulillah balik masih lagi Syafi'i. Alhamdulillah. Cerita terpanjang saya ringkaskan kerana kita nak dengar pengalaman banyak lagi daripada masyayikh kita ni. Jadi balik Malaysia, alhamdulillah dengan ilmu yang saya belajar, ilmu meneliti kitab, dia panggil tahqiq. Jadi mula-mula saya baca kitab di pondok saya tu, kitab Munyatul Musalli. Mari kita belajar kitab. Dan juga kitab fiqh Bawiyatul Tulab. Kitab Jawi. Jadi bila kita baca kitab-kitab begini, saya duduk tengok, tuan-tuan pernah tengok dah kitab Jawi ni? Tengok dah. Dia mula daripada muka surat pertama tu full. Muka surat tu tak ada koma, tak ada noktah, tak ada dia punya perenggan, tak ada. Kalau orang boleh baca ni kira hebat lah tu. Kalau tidak berhenti entah break tengah jalan, memang kena saman punya dia tu. Tak ada break. Jadi bila saya baca, tengok himmah, semangat pelajar-pelajar di zaman kita hari ni tak macam orang dulu-dulu, dhabit dengan kuat. Jadi saya kata apalah
salahnya kalau kita bantu masyarakat untuk memahamkan mereka kitab-kitab turah yang lama ini dengan kita tahqiq balik. Bukan tahqiq mana Tuan Syekh silap, tapi pencetak yang silap. Ada satu masalah, saya baca tak faham. Ustaz lain pun tak faham. Saya kata lagu mana Tok Lebah kita baca kitab ni boleh faham. Heran saya. Akhir sekali bila kita tengok dalam kitab ni, Tuan Syekh Daud rahimahullah ta'ala Al-Fatani, dia kata, berkata Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Kata sudah, kita dapat kunci. Maknanya sumber asal dia ada. Bila abang buka kitab Tuhfah, Masya Allah, tabarakallah, 5 baris memang tak ada. Saya kata kalau orang boleh faham, memang ilmu laduni lah, bukan ilmu ngaji betul. Sebab macam mana dia boleh faham dengan ayat yang terputus. Jadi alhamdulillah, kerana itulah saya usahakan. Jadi sampai hari ini pun saya duduk mengajar kitab-kitab Jawi lama ni sudah banyak buah kitab dah. Kalau tengok dalam YouTube Abu Anas Madani itu, tengok nama-nama kitab turah yang saya baca. Jadi alhamdulillah, itu di antara usaha kita supaya fiqh mazhab Syafi'i ini sampai kepada masyarakat awam tu dengan mudah, dia orang boleh faham. Dan kita juga kadang-kadang dalam beberapa isu yang tertentu yang masyarakat perlu pada jawapan yang mantap, jawapan yang lebih luas, maka kita perjelaskan. Contohnya dalam masalah hukum sentuh perempuan batal tak batal wudu. Ini sudah diajar secara resmi dalam muzakarah haji kebangsaan. Memang disuruh kita ajar masyarakat ni tak batal wudu sentuh perempuan dengan beberapa peringkat. Mungkin Ustaz Wah boleh ingat peringkat pertama dia panggil taklid kepada mazhab Hanafi. Jadi jemaah apa pening juga, wudu mazhab Hanafi, solat mazhab apa? Sudah. Akhir sekali tukar. Sekarang ni sudah tukar kepada muqabilul asah. Dia kata asah apa pula ni orang kampung kan. Dia sekali dia tak ada dengar istilah ni. Ni asah apa pula, asah parai ke asah apa. Jadi sukar bagi. Jadi itu dia panggil istilah-istilah. Jadi saya kata ajar ya masyarakat ni yang senang-senang. Kita kata ini pendapat mazhab Syafi'i batal, pendapat majoriti Hanafi. Jadi dia lebih senang dengan istilah mazhab, sebab walaupun dia tak mengaji tapi dia tahu mazhab Pak ni mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terkeluar daripada Ahlus Sunnah. Jadi dia orang mudah terima. Jadi alhamdulillah dalam beberapa isu pendekatan yang saya bawa, iaitulah kita terpaksa menceritakan pandangan-pandangan supaya masyarakat tidak rasa sempit dada apabila dia tengok perbezaan pandangan. Ustaz Bawah duduk Mesir 10 tahun tak baca kunut, balik Malaysia pun tak nak baca kunut lagi. Ya. Kalau orang tak belajar mazhab ni, masalah dia tu. Kena tuduh tak kena tuduh? Kena lalu dah. Tapi oleh kerana dia Al-Azhari, Al-Qaradawi kaman. Jadi nampak dia lebih selamat daripada kita yang duduk di Madrid daripada Syafi'i betul. Jadi kita ni Syafi'i betul pun tak nak jadi juga. Jadi saya ambil satu lagi pendekatan untuk orang muda-muda yang baru-baru ni, saya mengajar fiqh al-fiqhul manhaji. Fiqh manhaji menarik dan alhamdulillah daripada awal sampai ke akhir tinggal sikit lagi. Beberapa siri lagi kita akan khatam 8 jilid kitab tu, ada semua dalam YouTube-nya ada, dalam CD-nya ada. Jadi berapa tahun lama? Mungkin 5 tahun lebih dah. Jadi sekarang ni saya masuk ke kitab baru pula, kitab Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad tu tuan-tuan tengok tu besar kotak. 5 jilid. Saya jangka dalam masa 10 tahun baru khatam. 10 tahun. Alhamdulillah malam ni saya dapat lagi cetakan baru Al-Mu'tamad ni. Yang hijau ni. Balik ni sambil-sambil balik serbu terus angkat. InsyaAllah kat luar tu. Dan boleh bila balik setiap minggu malam Khamis tuan-tuan boleh ikut. Saya mengajar kitab fiqh mazhab Syafi'i Mu'tamad ini dalam YouTube, boleh ikut. InsyaAllah itu di antara sumbangan kita kepada perkembangan mazhab Syafi'i di Malaysia. Mudah-mudahan saya teruskan dengan Syafi'i tak ke mana-mana insyaAllah. Assalamualaikum.